Kata nama terbahagi kepada 3. Yang pertama kata nama am, kedua kata nama khas dan yang ketiga ialah kata ganti nama. Jadi ada 3 kata nama. Untuk kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Contoh, gajah itu besar. Jadi gajah tu perlu ditulis dengan huruf G besar. Untuk kata nama khas, mesti ditulis dengan huruf besar pada permulaan, tengah ataupun akhir ayat. Okey, untuk kata ganti nama terbahagi kepada 3. Kata ganti nama tunjuk, tak tentu dan juga kata ganti nama diri. Yang pertama, kita tengok dahulu kata nama khas. Okey, kata nama khas terbahagi kepada 2. Yang pertama hidup dan yang kedua tak hidup. Okey, untuk hidup terbahagi kepada 2, iaitu manusia dan juga bukan manusia. Okey, contoh manusia. Biasanya kita letak nama orang lah. Ali, Abu, Ahmad, Akhia Rashid, Siti Nurhaliza. Nah, itu contoh kata nama khas hidup bagi manusia. Jibril. Jadi J itu bermula dengan huruf besar. Jibril. Contoh lain lavender, si comel. Itu contoh untuk kata nama khas hidup bagi bukan manusia. Okey, untuk kata nama khas tak hidup pula, contohnya Taman Pedah Jaya, Bukit Teraja, Piala Thomas, Istana Nurul Iman. Itu contoh kata nama khas bagi tak hidup. Tak bernyawa lah. Contoh biasa untuk nama-nama tempat. Itu kata nama khas. Okey, sekarang yang kedua ialah kata nama am. Untuk kata nama am, sama juga macam kata nama khas, terbahagi kepada 2. Yang pertama, hidup. Dan yang kedua, tak hidup. Okey, kita tengok yang hidup dahulu. Hidup terbahagi kepada 2. Yang pertama, manusia. Dan yang kedua, bukan manusia. Contoh untuk kata nama am, hidup manusia. Contohnya guru, bayi, ibu, ayah, murid, jutawan, arkitek. Yang tu kata nama am hidup bagi manusia. Okey, kalau kata nama am hidup bukan manusia. Contohnya gajah, burung, pokok, hantu, bidadari, bunga. Itu contoh kata nama am hidup bukan manusia. Okay, sekarang ni kata nama am tak hidup. Untuk tak hidup terbahagi kepada 2. Yang pertama institusi. Okay, yang pertama institusi. Yang kedua bukan institusi. Okay, kita tengok kata nama am tak hidup institusi. Okay, untuk kata nama am jenis ini terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada badan atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna nama am. Contoh institusi, sekolah, hospital, majlis, pertubuhan, universiti, persatuan ataupun lembaga. Yang tu contoh kata nama am tak hidup bagi institusi. Merujuk kepada badan atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna kata nama am. Okey, yang kedua bukan institusi. Okey, untuk bukan institusi terbahagi kepada 2 iaitu abstrak dan juga konkret. Untuk abstrak terbahagi kepada 2. Yang pertama berbilang dan yang kedua tak berbilang. Okey, untuk yang berbilang, bilang, maknanya kata nama jenis ini merujuk kepada benda ataupun perkara yang tak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang. Abstrak ni maksudnya kita boleh bayangkan sahaja, kita tak boleh pegang, kita tak boleh angkat. Itu abstrak. Okay, contoh yang berbilang, senyuman, bayangan, pendapat, rancangan, gangguan. Yang kedua, abstrak tak berbilang. Maknanya kita tak boleh bilang, tak boleh kira. Okay, contoh
iklim, ganjaran, kecantikan, keadilan, apa lagi? Kemunculan, roh, ketibaan, hawa. Iaitu contoh abstrak yang tak berbilang. Kata nama am tak hidup bukan institusi konkret merujuk kepada benda yang bukan institusi tetapi konkret sifatnya. Maknanya kita boleh pegang. Untuk yang ni contohnya macam rumah, padang, jalan, bandar, negeri, apa lagi, bumi, sungai. Yang tu contoh kata nama am tak hidup bukan institusi bagi konkret. Konkret benda yang kita boleh pegang. Okey. Yang ketiga, kata ganti nama. Untuk kata ganti nama dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, tunjuk. Yang kedua, tak tentu. Dan yang ketiga, diri. Okey, untuk tunjuk dipecahkan kepada 3. Yang pertama, hal. Contohnya, tersebut. Umum. Contohnya, ini, itu. Tempat. Contohnya, sini, sana, situ. Okay. Untuk kata ganti nama tak tentu. Yang tak tentu ni biasanya kita gandakan kata tanya. Contoh, apa menjadi apa-apa. Jadi, apa-apa ni lah yang merupakan kata ganti nama tak tentu. Contoh lain, mana-mana, siapa-siapa. Okay, itu kata ganti nama tak tentu. Okay, untuk yang ketiga ialah kata ganti nama diri. Okay, bagi kata ganti nama diri, dipecahkan kepada 2, iaitu tanya dan juga orang. Untuk kata ganti nama diri, tanya, kita tanyalah apa, siapa, mana. Yang tu kata ganti nama diri, tanya. Kalau tak tentu tadi, kita gandakan apa-apa, mana-mana, siapa-siapa. Okay, untuk kata ganti nama diri, orang. Okay, yang ni jangan silap. Kata ganti nama diri orang terbahagi kepada 3. Kata ganti nama diri pertama merujuk kepada diri kamu sendiri. Contoh kamu panggil kepada diri kamu, saya, aku, patik, hamba, better. Yang tu golongan istana lah, bagi bahasa istana. Okay, untuk kata ganti nama diri kedua, okay, kita nak bercakap dengan kawan kita. Contoh kita panggil awak, kamu. Kalau yang jamak, yang ramai, contohnya kalian. Tu contoh bagi jamak. Okay, yang ketiga, untuk kata ganti nama diri orang ketiga. Untuk orang ketiga, kita bercakap tentang orang lain. Maknanya yang ketiga ni jauh sedikit. Kita bercakap tentang orang lain. Contoh kita rujuk kepada mereka, beliau, baginda, dia, nya. Okay, yang tu kata ganti nama diri ketiga. Okey, boleh? Boleh, sir. Boleh. Okey, kalau boleh, cuba bagi satu contoh kata nama khas bukan manusia. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Okey, betul. Kalau tak hidup, Di Islam. Bank Islam. Okey, betul. Kalau kata ganti nama diri ketiga, contohnya apa? Baginda, Baginda, dia, mereka. mereka. Okey, betul. Okay, kata ganti nama diri, tanya. Kita tanyalah, apa, berapa, bila, mana, siapa. Yang ini kata ganti nama diri, tanya. Kalau adakah, mesti berada pada permulaan ayat. Contohnya, siapakah nama kamu? Kalau siapa saja, berada di hujung ayat. Contoh, nama kamu siapa? Okey, kata ganti nama tempat. Contohnya sini, situ, sana. Kalau sini merujuk kepada tempat yang dekat. Situ jauh sedikit, sana yang tempat jauh sangatlah. Dia kalau situ tak berapa jauh dengan sana. Kalau sana jauh. Sini, situ, sana. Jadi sana tu yang paling jauh. Okay, kata ganti nama tunjuk.
Okey, kata ganti nama tunjuk contohnya ini dan juga itu. Boleh hadir pada bahagian hadapan ataupun pada bahagian belakang. Contoh, ini kereta, bahagian hadapan. Saya belajar di sekolah itu, bahagian belakang. Okey, kata ganti nama tak tentu. Okey, untuk kata ganti nama tak tentu terbentuk daripada penggandaan kata ganti tanya. Okey, contoh, apa menjadi apa-apa, mana menjadi mana-mana, siapa menjadi sesiapa atau siapa-siapa. Okey, siapa-siapa sama juga maksudnya dengan sesiapa. Okey, untuk kata nama, kamu tak boleh guna ianya dalam satu rangkaian macam ni. Kena guna secara berasingan. Tak boleh sekali macam ni. Ianya salah. Jadi kena pilih ia atau nya. Tak boleh guna sekali. Okey, ia merupakan singkatan kepada dia. Jadi jangan guna untuk haiwan ataupun jangan guna untuk perkara. Ia tu singkatan untuk dia. Jadi gunakanlah untuk manusia. Jangan guna untuk haiwan, jangan guna untuk benda. Contoh lain, mereka-mereka yang bersalah akan dihukum. Okey, mereka-mereka salah. Mereka dah menunjukkan jamak, plural. Jadi tak perlu kita gandakan. Cukup mereka yang bersalah akan dihukum. Buku itu dibaca oleh saya. Itu salah. Untuk kata ganti nama diri pertama, kedua, susunannya bukan macam itu. Sepatutnya ayat ini menjadi buku itu saya baca. Okay, baru betul. Untuk kata ganti nama diri kedua, contohnya buku itu kamu baca. Okay, itu baru betul. Kalau yang ada di, oleh tu untuk kata ganti nama diri ketiga saja. Buku itu dibaca oleh mereka. Okay, barulah ayat tu betul. Okay, contoh lain, kucing-kucing itu menjilat ekor mereka. Ayat itu salah. Mereka merujuk kepada manusia. Tak boleh guna kepada benda lain. Jadi kucing itu bukan manusia. Kucing-kucing itu menjilat ekor mereka. Salah. Untuk ia tadi, contohnya, makanlah ikan kerana ia mengandungi protein. Salah. Jangan guna ia. Ia tu untuk manusia saja. Singkatannya dia. Makanlah ikan kerana ikan mengandungi protein. Baru dah betul. Pedalaman merujuk kepada kawasan yang terpencil. Kalau pendalaman merujuk kepada kerja-kerja untuk mendalamkan sesuatu. Telur dan juga telur. Okay, yang ni pun berbeza. Kalau telur, contohnya telur ayam yang kita makan. Kalau telur, ini sebutan, okay, senang cerita macam pelet lah. Telur tu pelet, sebutan yang tak betul, pelet. Okey, kita dan juga kami. Kita kami merupakan kata ganti nama diri pertama bagi menunjukkan jamak ramai. Okey, kalau kita tu mesti merujuk kepada, contohlah saya bagi A dan juga B. Ini kumpulan lah, A dan juga B. Kalau kita A campur dengan B, itu kita, maknanya semua sekali bergabung. Kalau kami, A sahaja atau B sahaja. Itu kami. Alif Irfan boleh? Senyap lah. Boleh. Boleh. Boleh, sir. Boleh. Irfan? Boleh, sir. Boleh juga. Okey.